الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, ahli-ahli jom tukar sekarya, dan seterusnya hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya adalah kita merafakkan rasa tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi memberikan ruang dan peluang kepada saya dan kepada tuan-tuan sekalian sehingga dapat kita hadir ke rumahnya pada malam ini bagi melaksanakan solat maghrib secara berjemaah, dan seterusnya dalam waktu yang sangat terbatas pada malam ini sehingga insya' untuk kita menyambung daripada bacaan kitab Ihfazillah Yahfazka ini, yang bermaksud jagalah Allah, jagalah titah perintah Allah, jagalah hukum-hakam Allah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Yahfazka akan menjaga kita semua. Itu pada zaman yang kita sangat mengharapkan pemeliharaan diri kita kepada Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita berada di zaman yang sangat begitu mencabar dari segenap seginya, dari segi kesihatannya, keselamatannya, dan tidak kurang episod-episod jenayah dah kita nampak mula dah nak berkembang balik. Saya cakap tu kerana saya terbaca WhatsApp di taman saya tu, dia ada kejadian samun bersenjata, tuan-tuan. Ini mengingatkan kepada kita bahawa banyak sebenarnya ancaman-ancaman yang berada di hadapan kita. Maka siapalah kita, tuan-tuan, untuk kita mengatasi semua perkara-perkara ini jika bukan dengan rahmat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu sebab saya selalu sebut kepada tuan-tuan, kitab ini amat baik sekali untuk kita baca. Dan kitab ini amat baik sekali tuan-tuan untuk dijadikan sebagai dorongan untuk diri kita, agar dapat kita mencari titik tolak atau titik point yang menyebabkan bila kita dapat titik point itu, artinya kita dalam usaha ataupun ke arah ingin mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan mati Allah, sampai pada muka surat yang kalau kita buku lamanya muka surat 4, yang barunya muka surat 7. Kita masih lagi membincangkan perkara yang berkaitan dengan faktor-faktor nak raih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan pengarang kitab kita ni iaitu Dr. Aib bin Abdullah Al-Qarni, dia lebih memudahkan kita, iaitu diberikan kepada kita beberapa faktor. Itu faktor ini adalah faktor yang beliau garapkan sendiri daripada beberapa ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun athar. Ini tuan-tuan belajar satu perkara, athar. A-S-A-R, athar. Bukan waktu asar tu. Kalau ikut tulisan-tulisan terjemahan lain ada disebut, dia tulis A-T-S-A-R, atsar. Sebab dia berasal daripada huruf alif, tha dan ra. Alif, tha dan ra, athar. Apa maksud asar? Athar bermaksud kisah-kisah yang kita ambil daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, ataupun bermaksud riwayat-riwayat yang kita ambil daripada para sahabat Nabi. Itu namanya athar. Maka sebab itu nanti kita akan lihat pengarang kitab ni menyusun, dia susun daripada Quran itu sendiri, dan kemudian pada hadis Nabi, dan juga tidak kurang daripada asar-asar sahabat, yang mana menjadi panduan dan rujukan untuk kita merujuk terhadap suatu perkara yang dibincangkan dalam kitab ini. Baik, saya sambung tuan-tuan. Dalam kitab Sahih Muslim daripada Hisham bin Sa'ad bin Amir, semoga Allah Ta'ala meredainya, bapanya dan datuknya. Apa sebab Dr. Aib bin Abdullah Al-Qarni disebut begini? Kerana apa? Kerana bapanya dan datuknya termasuk daripada golongan kaum Ansar yang turut serta menyaksikan perang Uhud dan juga peperangan Badar. Jadi maksudnya tuan-tuan, bapa kepada Hisham ni adalah sahabat Nabi. Bukan kata bapa dia saja tuan-tuan, datuk dia pun sahabat Nabi. Dan saya ingin mengulangi, mungkin perkara telah saya sebutkan kepada tuan-tuan, mungkin ada tuan-tuan terlepas atau terlupa. Sahabat Nabi ni dia ada ta'rifan dia. Kalau orang tanya kita apa ta'rif, apa maksud sahabat Nabi? Sahabat Nabi kita merujuk kepada apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang tokoh muhaddis dalam mazhab Syafi'i. Dia kata bahawa sahabah ini ialah mereka yang dianggap man laqiyan Nabi, mereka yang berjumpa dengan Nabi. Bukan sekadar berjumpa, malahan ada syarat lain disebut lagi, wa amana bihi. Bukan saja mereka jumpa Nabi, tetapi mereka beriman dengan Nabi. Apa sebab tuan-tuan? Kerana kalau setakat berjumpa Nabi, Abu Jahal berjumpa Nabi, Abu Lahab yang kutuk Rasulullah tu pun, dia pun jumpa Nabi. Tapi kita tidak sebut Abu Bakar ataupun Abu Lahab ini mereka orang yang dianggap sebagai sahabat. Tidak. Sebab dia tidak memenuhi syarat yang kedua, iaitu man laqan Nabi, berjumpa Nabi, wa amana bihi, dan beriman dengan Nabi. Dan kata Ibn Hajar lagi, wa mata 'alal Islam. Dan syarat ketiga, dia mesti mati dalam keadaan Islam.
Artinya kalau dia dah jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, tiba di akhir kehidupan dia murtad tuan-tuan, maka dia tidak dianggap sebagai sahabat Nabi. Ada tak yang murtad? Ada. Kita baca dalam sirah, dalam sejarah Islam, betapa ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pernah memerangi golongan ini. Golongan yang murtad ini. Siapa golongan yang murtad ini? Mereka-mereka yang enggan untuk menunaikan zakat. Mereka tak nak bayar zakat. Sampai Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Islam yang pertama, mengisytiharkan perang kepada mereka. Dalam peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Riddah. Peperangan Riddah. Maka sebab para ulama masukkan syarat yang ketiga dia, iaitu dia mesti wa mata 'alal Islam. Dia mesti mati dalam keadaan di Islam. Jadi tuan-tuan, Hisham ni tabi'in, sebab dia tak jumpa Rasulullah, tetapi bapaknya Sa'ad adalah sahabat, dan Amir datuknya juga sahabat. Kira untunglah Hisham ni. Dia tu tabi'in, pak dia sahabat, datuk dia sahabat. Kalau level orang biasa macam kita, itu dianggap level yang tinggi lah. Dia tabi'in, pak sahabat, datuk sahabat. Kalau kita baca kisah di kalangan para anbiya, lagi menarik kan. Kalau para nabi, Nabi Allah Ismail itu, dia tu nabi, bapak dia pun nabi. Tu hebat. Bapak dia Nabi Ibrahim, dia Nabi Ismail, ayah bapaknya Nabi Ibrahim. Tu hebatlah tuan-tuan. Baik, kemudian bahkan kerana bapak dan datuk juga termasuk dalam golongan kaum Ansar yang turut serta menyaksikan perang Uhud dan perang Badar. Tambah istimewanya lagi kerana bapa dan datuknya ini, selain daripada mereka berdua tu sahabat, pak dan datuknya ini, tetapi bukan itu saja, bahkan tuan-tuan ada satu kelebihan lagi, mereka termasuk dalam orang-orang yang dianggap berkecimpung ataupun menjadi ahli dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ni kita tahu tentera Islam tak ramai, dia ada 313 orang je tentera Islam. Tentera musyrikin hampir 1,000. Dan ada hadis surah Imam Muslim yang Allah Ta'ala sangat memuji golongan ahli Badar. Memuji golongan-golongan ahli Badar ini. Artinya ahli Badar ni dia ada satu keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, disebut apa? Seorang penyair mengatakan, itulah pelbagai keluhuran, bukan 2 gelas air susu yang diaduk dan dicampur dengan air. Setelah itu kedua gelas air susu itu pun akan kembali menjadi air kencing. Ini syair lah. Aku nak faham syair ni jenuh tuan-tuan. Kena ahli bahasa, dia merungkai satu perkara. Sebab tu pengarang kitab ni dia salah seorang daripada orang yang menghafal banyak syair-syair. Banyak menghafal syair-syair. Sebab tu dia masukkan dalam kitab dia ni beberapa bait-bait syair sebagai tambahan kepada atau sokongan kepada apa yang disebut dalam fakta dalam buku ini. Baik, kata pengarang kitab ni lagi bahawa kalaulah seorang Muslim itu dia nak membanggakan dirinya, dia kata, maka dia semestinya berbangga dengan pelbagai cubaan dan penderitaan yang dialaminya di jalan Islam. Tuan-tuan, disebut bahawa kalau kita nak bangga, tuan-tuan, kita kena bangga dengan apa usaha yang kita buat untuk agama kita ini. Dia kata kalau kita sebagai orang Muslim, kalau kita nak bangga diri, dia kata kita kena banggakan, tuan-tuan, dengan apa yang kita buat untuk agama ini. Sebab inilah perkara-perkara yang akan kita dipersoalkan di akhirat kelak. Inilah perkara-perkara yang kita akan dipersoalkan di alam kubur nanti, tuan-tuan. Sejauh mana yang telah kita buat untuk agama kita ini. Sebab tu saya ingat tuan-tuan semua, tak semestinya tuan-tuan jadi ustaz kalau jika nak berkecimpung ataupun nak menyumbang sesuatu dalam agama. Bahkan kita boleh menyumbang dalam banyak bentuk, tuan-tuan. Banyak bentuk.
Ada sebagian tuan-tuan mungkin terlibat sebagai orang audio, ada yang terlibat sebagai penyampai maklumat, ada yang menyusun jadual, ada yang menghubungi para asatizah memastikan kehadiran dan sebagainya. Banyak tuan-tuan. Ada sebagian tuan-tuan yang merancang, ada sebagian tuan-tuan yang terlibat dalam jawatankuasa, yang terlibat sama, duduk dalam mesyuarat, memberikan idea-idea yang bernas untuk kebaikan masjid ini. Semua perkara-perkara ini dianggap perkara-perkara yang boleh memajukan Islam ataupun yang disebut sebagai apa yang kita buat untuk agama ini. Dan kata apa lagi, bahawa dia mesti bangga dengan segala jerih payah dan perjuangan dan kerja keras yang telah dipersembahkan untuk agama ini. Dan anda kalau katalah kita tuan-tuan terlibat dengan masjid ini atau apa juga aktiviti dakwah, sudah semestinya perkara ini bukan perkara mudah. Saya ingat kalau kita mesyuarat pun tuan, kadang-kadang di masjid ni jarang mesyuarat habis awal. Saya ingat mesyuarat masjid ni pukul 11, 11.30. Saya pengalaman bermesyuarat dengan ahli jawatankuasa yang lama dulu, di kalangan veteran-veteran di masjid saya lah. Kalau saya tengok pukul 11, 11.30 masih lagi mesyuarat tuan-tuan. Padahal mereka tu dah golongan dah veteran dah, umur dah banyak dah, tapi sanggup lagi. Kadang sampai tersengguk-sengguk tuan-tuan. Pada AJK ni bukannya dia ada elang khusus pun, tak ada kadang-kadang. Tapi kesanggupan tu, Masya Allah, inilah perkara-perkara yang saya ingat yang bolehlah untuk kita banggakan, ataupun yang boleh kita katakan apa yang kita persembahkan untuk agama ini. Dan dia mesti bangga dengan tak kala dia berjuang dengan penuh pengorbanan untuk meninggikan kalimah la ilaha illallah. Apatah lagi tentang jika dia ini terlibat dalam perjuangan menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut oleh Nabi SAW ketika Nabi ditanya siapakah dia yang dianggap mati di jalan Allah, Nabi kata mereka ialah golongan-golongan yang li'la'i kalimatullahi hiyal ulya. Mereka yang bercita-cita untuk mengangkat, meninggikan kalimah Allah yang sememangnya tinggi. Mereka itulah yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu niat mereka ingin meninggikan kalimah Allah. Sedang tuan-tuan dia kata kalaulah dia hanya membanggakan dirinya dengan keturunan, sebab ada seorang dia bangga diri dengan keturunan, sikit-sikit dia kata kau tak tahu keturunan aku siapa? Aku cucu Datuk Merah, kamu tahu? Sudah tuan-tuan. Itu namanya membanggakan keturunan. Dan ada juga dia kata berbangga dengan keluarga. Mungkin dia merasa dirinya terdiri daripada golongan keluarga yang terhormat. Tak kurang ada manusia yang membangga diri kerana pertalian darah, membangga diri kedudukannya, pekerjaannya dan pangkatnya katanya. Maka ini hanyalah kebanggaan yang mencontohi kebanggaan Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti jalan kesesatan, sehingga Allah mewarisi bumi ini beserta seluruh isinya kelak. Maksudnya perkataan kita nak sebut bahawa banggalah diri kita tuan-tuan dengan apa kerja yang kita buat kerana agama ini. Dan jangan sekali-kali kita mencontohi Fir'aun. Fir'aun yang sangat bangga dirinya sebagai seorang yang dianggap raja Mesir pada ketika itu. Fir'aun sangat bangga tuan-tuan, dia memiliki orang kanan dan orang kirinya yang sentiasa membantu dia. Fir'aun sangat bangga dengan bala tentera yang dia miliki. Fir'aun sangat bangga tuan-tuan dengan diri dia yang memiliki ahli-ahli sihir yang hebat. Sebab ada disebutkan tentang Fir'aun ini, Allah uji dia tuan-tuan, dalam sepanjang hidup dia tidak pernah sakit. Tak pernah sakit. Dia sihat dia selalu. Bahkan dikatakan Fir'aun ini memiliki ahli-ahli, tukang-tukang refleksologi yang hebat-hebat.
yang sentiasa beri khidmat kepada dia sampai dia sihat sentiasa. Dan malangnya manusia bila dia berada dalam keadaan seperti ini. Ramai manusia yang alpa dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Jangan kata Fir'aun, tuan-tuan. Saya bersama, kita semua bersama, tuan. Kadang-kadang bila kita diberi dengan kenikmatan, kadang kita lupa. Kita banyak lupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beri sikit kekayaan, kita beri sikit kemewahan, kita diberikan dengan kebahagiaan anak-anak, kadang lupa sekejap kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sambung lagi kemudian. Sa'ad bin Hisham bin Amir ini baru masuk cerita dia balik. Tadi dia cerita tentang peribadi dia sekejap, kemudian dia lajak sikit dan dia patah balik semula. Sa'ad bin Hisham bin Amir radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa, dia kata, saya pernah bertanya kepada Ummul Mukminin. Siapa dia Ummul Mukminin? Iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan boleh catatkan satu perkara di sini. Ummul Mukminin maksudnya, tuan-tuan, ialah ibu kepada sekalian orang-orang yang beriman. Itu Ummul Mukminin. Dan Ummul Mukminin ini adalah gelaran yang hanya diberikan kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diberi gelaran Ummul Mukminin itu, ibu sekalian orang beriman, ataupun disebut jamaknya Ummahatul Mukminin? Kerana pada diri mereka ni, tuan-tuan, ada beberapa hukum yang khas. Dia ada beberapa hukum yang khas. Apa hukum yang khas bagi Ummul Mukminin ni? Yang pertama sekali ialah Ummul Mukminin ni isteri Nabi, yang mana sekiranya mereka ini diceraikan, seandainya diceraikan oleh Nabi SAW, ataupun mereka ini menjadi janda kerana kewafatan Nabi, mereka ini, tuan-tuan, tidak dibenarkan berkahwin dengan orang lain. Itu beza, tuan-tuan, ya. Hukum khas, beza antara Nabi dengan kita lah. Kita, kalau kita meninggal dulu, tuan-tuan, daripada isteri kita, isteri kita boleh tak kahwin dengan orang lain? Boleh tak, tuan? Boleh. Apa sebab, Ustaz? Ya, sebab kita bukan Nabi. Buatnya dia, isteri kita berkehendak dengan orang lain pula lepas tu, tak dah halangan untuk berkahwin. Tapi Ustaz, isteri saya insya-Allah, Ustaz, dia setia, Ustaz. Ada juga cakap apa itu. Tuan-tuan, saya pengalaman lah sikit beberapa tahun dulu. Saya jumpa satu orang makji ni, masya-Allah, tuan-tuan. Dia dengan suami dia ke mana-mana bersama je, tuan-tuan. Dan saya suka dengan mereka berdua ni sebab suka banyak bertanya. Mereka ni berdua ni, laki isteri ni, sama je. Habis dia pencen, mengaji. Dia cari mana-mana masjid yang agak famous, bukan famous lah, masjid agak aktif. Artinya walaupun dia duduk karya tempat lain, dia pergi sini, mengaji sini, pergi masjid ni, pergi surau ni, begitu. Sampailah satu ketika, tuan, saya dapat maklumat suami dia meninggal. Suami dia meninggal, tuan-tuan. Dan saya pun tak sempat nak pergi tengok, sebab kita pun tahu dah lewat. Dan tak salah saya, selepas daripada suami dia meninggal dalam 2-3 tahun tu, elok saya jumpa mereka makji tadi tu di, masa tu ada restoran Sabah Menanti di stadium tu. Elok dah bawa suami baru, tuan-tuan. Saya pun terkejut. Makji, oh, ni suami saya, Ustaz. Oh, Masya Allah, Tabarakallah, saya kata. Dia jaga-jaga ke, tuan-tuan? Janganlah harap-harap sangat. Baik, kemudian disebut lagi apa? Iaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia ditanya oleh Sa'ad bin Hisham bin Amir, dia bertanya kepada Ummul Mukminin isteri Nabi SAW, itu Aisyah, tentang budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya Aisyah ni pernah ditanya
oleh Sa'ad bin Syamil Amir ni tentang bagaimana pekertinya Nabi. Tuan-tuan, tidak ada orang yang lebih mengetahui pekerti kita, tuan-tuan, melainkan yang sangat mengetahui pekerti kita ialah isteri kita di rumah, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak je saya pakai dengan jubahnya, dengan kopiahnya. Tuan-tuan nampak saya duduk kat mentah depan dia macam baik je rupanya, tuan-tuan. Di rumah, tuan-tuan kan tahu. Yang tahu siapa, tuan-tuan? Yang tahu isteri kita, tuan-tuan. Dia tahu seluk-beluk kita. Abang tu setakat susah masjid. Aku dia kata tu, tuan-tuan, tuan faham lah. Sebab Masya Allah, tuan, kadang-kadang kita ni betul di depan orang kita boleh pretend baik, tuan-tuan. Sangat baik kita boleh pretend. Tetapi di belakang atau di rumah kita, hanya isteri kita tahu akhlak kita macam mana. Dan saya tak nafikan juga ada tuan-tuan yang dikirakan tuan-tuan yang Masya Allah di hadapan orang pun pretend baik, di rumah pun baik. Itu tidak nampak nafikan. Tapi majoriti banyak kita, kadang kita boleh pretend depan orang baik, tapi di belakang tu Masya Allah, tuan-tuan, macam-macam. Tuan-tuan percaya tak, tuan-tuan, ada orang yang pernah mengadu, pernah bercerita, Ustaz, suami saya ni, Ustaz, macam mana nak buat, Ustaz? Dia malam-malam nak pergi bilik air, takut, Ustaz. Jadi kalau dia nak buang air, Ustaz, kadang dia tak nak pergi ke tandas, dia kecil dalam botol, Ustaz. Ya Allah, tuan-tuan, wa na'udzubillah. Ada, tuan-tuan, cerita ni bukan cerita bohong, ada. Siap kecil dalam botol, siap tutup lagi. Esok pagi baru buang ni. Itu pun mujur kalau teringat. Kalau tak teringat, berapa hari, tuan-tuan? Tak kurang ada mengadu tentang perangai suami. Dia kata suami saya ni, Ustaz, ada yang buang air daripada tingkap. Ya Allah, tuan-tuan, macam-macam. Apa maksud nak cerita pada tuan-tuan tu? Bermaksud yang tahu diri kita ni, tuan-tuan, ialah isteri kita. Itu sebab bila Aisyah ditanya tentang peribadi Nabi, artinya Aisyah menceritakan satu benda yang memang dia tahu pekerti Nabi macam-macam. Betul, tengok apa jawapan Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia berjawab bahawa budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Dalam matan hadis disebut sebagai kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah, tu saya cakap banyaklah. Akhlak Nabi ni tak lain tak bukan macam Quran tu sendiri. Apa maksudnya? Quran ni benda indah, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau dengar orang yang baca mengaji Quran dengan luhun, dengan bacaan yang baik, tertawan jiwa kita, tuan-tuan. Tak, saya tuan dengar bacaan Syekh Sa'id Al-Ghamidi, kita selalu simpan bacaan dia dalam kereta-kereta kita pasang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa perasaan kita dengar, tuan-tuan? Luruh jantung kita, tuan-tuan. Tenang je rasa hati. Pada sebab kita tak faham pun. Tetapi kerana Quran ini dia mukjizat. Dan Quran ni, bacaan yang bila dibaca indah didengar, menyebabkan kita tertarik dengan Al-Quran. Kita rasa keindahan Al-Quran. Saya rajin tengok, tuan, dalam YouTube. Kalau tuan balik rumah ni, kalau tuan sempat, tuan nak buka tengok, tuan pun rajin buka YouTube kan, tuan boleh tengok satu tajuk-tajuk, contoh-contoh lah. Tuan type street dakwah, ataupun yang sebagai dakwah jalanan. Cuba tuan tengok bagaimana di negara barat seperti di Amerika, di England,
Sebahagian golongan-golongan Muslim yang berada di sana ni, dia buat street dakwah. Antara yang pernah saya tengok, mereka dapatkan bukan kaset ataupun audio rakaman Quran tu, sama ada dalam bentuk pendrive dan sebagainya. Setiap orang yang lalu ni tuan-tuan, dia minta untuk dengarkan bacaan-bacaan Quran ni. Dia bagi 3 minit, 5 minit. And please, dia kata, can I take from you 2 minutes, 3 minutes? Can you listen this? Dan orang putih ni tuan faham, orang putih ni dia macam kita tuan, dia sikap dia terbuka. Orang putih ni dia sangat terbuka dalam hal-hal yang seperti ini. Dia pun dengar. Habis dengar 3 minit. Okay, so how is it? Oh, it's very nice. Orang putih tuan-tuan, yang tak tahu apa, bukan Islam pun, oh dia kata very nice. Oh, very good. Artinya Quran ini memang indah. Jadi jika disebut Quran tu indah, artinya budi pekerti Nabi SAW ini macamlah Al-Quran yang tuan-tuan tengok, indah dari segi hukumnya, dari segi bacaannya. Begitulah akhlak yang ada pada Nabi SAW. Sebab tuan-tuan bila disebut bahawa apabila seorang isteri memuji suaminya, artinya suami memang hebatlah. Katalah tuan-tuan tahu isteri tuan-tuan pernah puji tuan-tuan di belakang, tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tak dapat daripada mulut dia pun, tapi tuan-tuan dengar daripada orang lain sebut, oh isteri kita kata kita bagus, baik. Oh, bermaksud tuan-tuan memang orang yang sangat baik, memang sangat baik. Tapi kalau isteri kita tu ditanya, macam mana ke suami kamu ya? Gelak. Tu alamat tuan-tuan. Tak kurang juga tuan, kadang-kadang pernah isteri dia mengadu, dia kata, Ustaz, saya segan dengan suami saya, Ustaz. Dia kalau saya tegur takut dia marah. Tapi dia kadang-kadang duduk luar rumah dengan baju tak pakai, Ustaz. Dalam perut boroi, Ustaz. Macam-macam tuan-tuan. Sebab tu yang boleh menilai kita ni isteri kita dah tuan-tuan. Baik, disebut bahawa pernyataan daripada Ummul Mukminin ini, itu apa disebut oleh Ummul Mukminin Aisyah ini, adalah sebuah pernyataan yang sangat agung. Setelah pernyataan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyifati dan menggambarkan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kata pengarang kitab ni, ketika Aisyah puji Nabi ni, sebelum tu Allah Taala dah terlebih dahulu puji Rasulullah dah. Datang hadis Aisyah sebut pula, erti Aisyah menyokong lagi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia menggambarkan bahawa seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bagaikan Al-Quran yang berjalan di permukaan bumi. Rasulullah ni dianggap apa tuan-tuan? Seperti Al-Quran yang berjalan. Sebab tu banyak buku-buku yang diterbitkan, tuan tengok tajuk dia apa? Al-Quran berjalan, Al-Quran berjalan. Tak salah saya, Dr. Aib bin Abdullah Al-Qarni ni pun dia ada mengarang satu kitab lagi, tajuknya Al-Quran yang berjalan. Itu dia nak mensifatkan tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kamu membaca dan menghayati isi kandungan Al-Quran, seolah-olah kamu kembali membaca sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan sekarang ni insya-Allah tuan ada masa yang banyak. Jika kita tak buat apa tuan-tuan, kita buka lah Quran ini. Cuba tuan-tuan tengok terjemahannya, tuan-tuan tengok tafsirannya. So tentu tuan-tuan akan jumpa tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita cuba meneliti semula sirah, sejarah dengan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ini menariknya apa yang ada dalam Quran. Dan hari ini tuan-tuan saya tengok rujukan kita sangat banyak. Di hadapan tuan-tuan pada ni kita ada Al-Quran Miracle. Tuan-tuan ada kan? Pernah tengok kan? Tajuk buku tu Al-Quran Miracle. Dia tidak memberikan tafsiran yang terperinci tak, tapi dia pilih-pilih. Artinya selektif tafsir lah. Selektif tafsir. Dia pilih-pilih ayat-ayat yang terpenting,
Kemudian dia persembahkan kepada kita. Sangat menarik. Artinya kalau kita tak mampu baca keseluruhan tafsir itu secara menyeluruh, bolehlah kita ambil selektif seperti ini. Sangat banyak tuan. Di hadapan kita sekarang banyak kemudahan-kemudahan yang boleh kita manfaatkan demi untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu bermaksud wa innaka, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim, kau telah benar-benar memiliki budi pekerti yang sangat agung. Ini Allah puji Nabi. Allah Ta'ala kata, Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya kau memiliki akhlak yang sangat agung. Tuan-tuan, macam mana kita katakan tak sangat agung, tuan-tuan? Dalam satu peristiwa, dalam sebuah hadis pernah disebut Ja'a al-A'rabi, pernah datang satu orang Arab. Apa maksud Arab? Arab ni maksudnya Badui lah. Arab ni maksudnya Badui. Badui ni kalau di kalangan orang Arab, mereka ni golongan yang agak rendah dari pemikiran dia. Agak rendah dari pemikiran dia. Dia masuk ke masjid, dia tak tahu apa, dia kencing dalam masjid. Maka sahabat yang pada ketika yang ada di sekeliling ketika itu, disebut hadis fazajarahun nas. Sahabat yang ada keliling nampak peristiwa tu nak pergi kat dia ni, nak pergi halang dia. Dan ketika itu Nabi menghalangi mereka. Nabi kata jangan. Nabi kata biarkan dia selesaikan membuang air terlebih dahulu. Habis dia selesai dia buang air, Nabi pun jumpa dia. Nabi sebut kepada dia, ini masjid, ini rumah Allah, ini bukan tempat kencing. Maka Nabi suruh fasabbal ma', suruh para sahabat ambil air, pergi jirus ke tempat yang dia buang air tadi. Dan akhirnya Badui ni, tuan-tuan, lihat akhlak Nabi ni. Dia tahu tadi orang nak bantai dia dah, dan nak pukul dia. Tiba-tiba datang Nabi bercakap perkara seperti ini, akhirnya dia masuk Islam, tuan-tuan. Orang Badui ni nak menggambarkan begitu sekali akhlaknya Nabi SAW. Itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada baginda dalam ayat yang lain, surah Ali-Imran, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min hawlik. Maka disebab Allah lah kamu telah berlaku lemah lembut terhadap mereka, wahai Muhammad. Artinya Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi kita ni Nabi yang begitu rahmah, begitu bersikap lembut kepada manusia, sampai akhirnya manusia tertawan dengan akhlak baginda. Dan sekiranya kamu bersikap keras, wahai Muhammad, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri daripada sekelilingmu. Sebab hari ini, tuan-tuan, kita kena contohi Nabi dari sudut dakwah baginda ni. Apa dakwah baginda ni? Dakwah yang dianggap secara berhemah, secara lemah lembut. Sebab kita pun zaman milenium ni sangat tidak ada lagi dah pendekatan-pendekatan yang lama. Apa yang saya maksudkan pendekatan yang lama, tuan-tuan? Kalau tuan ingat zaman saya kecil lah, mungkin maksud tuan-tuan sekitar umur 30-an atau 40-an. Dulu nak masuk masjid, antara individu yang orang paling takut, tuan-tuan, ialah siap. Tok siap takut sangat. Dan siapa heran tengok tok siap zaman dulu, muka semua cengeng-cengeng, tuan-tuan. Kadang anak-anak kecil-kecil tu nak masuk ke masjid, orang yang pertama sekali tengok tok siap. Muka tok siap macam mana? Kalau tok siap muka masam marah, tak jadi masuk, tuan-tuan. Anak-anak dulu bukan macam sekarang. Sekarang alhamdulillah kita pendekatan dah banyak lembut dah. Anak-anak dulu ketika orang tua makan, dia tak berani nak makan, tuan-tuan. Mengendap dari jauh.
bila dah Pak Haji nak habis. Sekali Pak Haji bangun kan, baru dia pergi tengok apa lagi yang tinggal. Budak-budak zaman sekarang ni Masya Allah, kita pun Alhamdulillah dah banyak lembut dah kan. Kalau kita makan dengan dia sekali, datang makan sekali kita. Ini pendekatan dah berbeza. Baguslah tu, kiranya dah mendekatkan kanak-kanak ni kepada masjid. Dulu tak tuan. Dulu nak masuk je, haip, Tok Siap sebut, haip dulu dah. Jegir mata. Kebetulan budak tu lain datang tu, bapak dia ada situ. Confirm bapak tak main dalam masjid tuan. Dia kata anak dia, jom kita balik lah. Sini sombong yang amat. Dah sudah tuan, kita menghilangkan jemaah. Apa yang tuan, saya dengar dulu kisah-kisah cerita yang tak ada masjid bukan apa, pasal Tok Siap garang. Pasal apa? Kena marah dalam masjid. Sebab apa? Tak bagi makan. Oi, macam-macam tuan. Sebab tu kita kena kembali balik macam mana dakwah yang dibuat Nabi ni, dakwah secara berhemah, lemah lembut. Kita bukan datang ke masjid nak cari musuh, tak. Kita bukan datang masjid nak cari salah orang, tidak. Kita nak masuk masjid, kita nak raikan sesiapa saja yang nak hadir ke rumah Allah. Ini setengah tuan-tuan, dia tak raikan, dia tahu kawan dia teruk, tiba sekali-kali kawan teruk tu datang masjid, dia kata, Mat, hang pun nak main Mat lah. Dulu tak datang, sekarang pun nak datang. Demak, balik semula kawan dia tuan-tuan. Patutnya kita menyambut sesiapa saja yang nak kembali kepada Allah. Kita kena ingat rahmat Tuhan ni sangat luas. Allah Ta'ala menerima sesiapa saja di kalangan hamba-Nya yang nak kembali semula kepadanya tuan-tuan. Sebab tu dakwah Nabi sangat penting dan sangat baik untuk kita jadikan contoh teladan dalam kehidupan kita. Iaitu wala kunta fazan ghalizal qalb lan faddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap keras wahai Muhammad, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri daripada sekelilingmu, dia kata. Kalau kita jauhkan diri kita tuan-tuan, jika kita bersikap keras dengan orang muslimin ini, sudah tentulah mereka akan semakin jauh daripada agama ini. Bukan lagi dekat, bahkan mereka lagi jauh. Sebab tu pendekatan hari ini kena banyak berubah. Pendekatan kita kena lebih sifat mesra, lebih sikap melunakkan hati manusia. Mudah-mudahan mereka dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ingat saya berhenti dulu setakat tuan-tuan, masa kita pun dah hampir kepada solat Isyak ni. Tuan-tuan tandakan di situ, kita berhenti pada ayat khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin tu ya. Kita masih lagi dalam bab yang pertama. Faktor yang pertama untuk meraih cinta Allah Taala ini ialah dengan Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran. Dan kita dibahaskan malam ni tentang Nabi tu adalah merupakan insan ataupun Nabi yang dikatakan punya akhlak sepertinya akhlak Al-Quran. Bukan kata Nabi sekadar baca Quran, akhlak baginda tu sendiri macam Al-Quran. Jadi kerana Quran inilah, kerana berdampingan dengan Quran inilah yang menyebabkan hadirnya cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, yang insya-Allah kita akan bacakan lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Jadi mudah-mudahan Allah rahmati saya dan merahmati tuan-tuan sekalian. Kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan doa insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. Ya Allah Rahmanir Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, segala redai tak dapat kami lakukan pada malam ini, Ya Allah, dengan salat maghrib yang kami laksanakan secara berjemaah, Ya Allah, dengan kuliah ilmu yang kami laksanakan pada malam ini, Ya Allah, jadikan izin sebagai wasilah kepada kami dan kau manjangkan usaha kami dalam mentaati kehendak dan perintah-Mu, Ya Allah. Jadikan izin sebagai wasilah kepada kami dan kau menyembuhkan penyakit yang kami hadapi, Ya Allah,
dan jadi bagi salah per kami ya Allah, dalam kami menyelamatkan kami dan membebaskan kami dari segala mara bahaya dan bala dan bencana ya Allah. Ya Allah Rahmanur Rahim, ya Hayyu Qayyum ya Rabbal Alamin. Sekurang-kurangnya pahala ber kami hadir pada malam ini ya Allah. Sepalah pahala kami ini kepada arwah isteri kami, atau arwah suami kami, atau arwah ibu bapa kami, atau datuk nenek kami, atau keluarga mertua kami, atau adik-beradik kami ya Allah, atau keturunan-keturunan kami ya Allah. Mudah-mudahan mereka dapat manfaat daripada apa yang dilakukan oleh kami ya Allah, tanpa mengurangi pun sedikit pun daripada pahala-pahala kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq.